Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ini saya Ahmad Zuhairi Ikhwan bin Sifli nombor matrik A182704 akan berkongsi mengenai hukum makan emas ataupun hukum makan makanan yang berlapis dengan emas. Seterusnya dalam kandungan video ini saya bahagikan kepada 4 isi kandungan yang utama, iaitu yang pertama, pengenalan dan maksud makan emas. Yang kedua, pandangan ulama, iaitu daripada segi yang membenarkan dan tidak membenarkan. Yang ketiga, pandangan dari segi sains atau kesihatan. Kemudian yang keempat, dari segi kesan positif dan negatif daripada makan emas ini. Kemudian pengenalan. Ajaran Islam meliputi semua aspek kehidupan dari segi ibadah, pergaulan dan juga termasuk perkara kecil seperti makanan. Oleh itu, bagi orang Islam, makanan juga berkaitan dengan pemenuhan keperluan jasmani dan juga berkaitan dengan kerohanian, akidah dan ibadah serta jati diri dan juga tingkah laku seseorang. Makanan yang kita masukkan ke dalam badan kita akan menjadi darah daging yang mengalir ke seluruh badan. Makanan yang kita masukkan ke dalam badan kita mestilah makanan yang baik untuk badan kita, walaupun makanan itu halal belum tentu baik untuk orang lain. Contohnya, bagi orang yang darah tinggi makan kambing. Daging kambing sebenarnya adalah halal, namun tetapi ia tidak baik untuk penghidap darah tinggi. Kemudian seiring dengan peredaran zaman, sekarang sudah ramai penjual makanan yang menemui inovasi dengan pelbagai cara seperti menabur atau mensalut emas pada makanan atau minuman yang disediakan. Emas biasanya digunakan untuk perhiasan dan ciptaan. Namun pada zaman kini ia boleh digunakan sebagai hiasan makanan yang sangat mewah dan mahal. Kemudian kita lihat pula kepada apakah maksud dengan makan emas. Makan emas ini merujuk kepada amalan menambahkan emas dalam makanan atau minuman sebagai hiasan atau elemen tambahan. Ini merupakan trend kulineri yang mencipta pengalaman makan yang mewah dan eksklusif. Emas yang digunakan biasanya dalam bentuk lembaran tipis yang boleh dimakan atau serbuk halus yang disajikan pada hidangan. Amalan ini sering dibuat oleh restoran-restoran mewah atau tukang masak kreatif sebagai cara untuk memberikan sentuhan artistik pada hidangan mereka. Walaupun emas itu sendiri tidak mempunyai rasa, ia dianggap sebagai elemen yang dekoratif yang menambah nilai estetika dan kemewahan pada sajian. Ini adalah contoh-contoh gambar makanan-makanan yang dijual dan diseluti dengan lapisan emas yang dijual di restoran. Ulama terbahagi kepada dua pendapat dalam hukum makan emas. Yang pertama membenarkan dan yang kedua adalah tidak membenarkan. Antara pendapat yang membenarkan adalah Darul Ifta Mesir, iaitu tidak ada halangan dalam hukum Islam terhadap makan apa-apa jenis makanan asalkan ia halal, suci dan dalam milikan seseorang, iaitu tidak dicuri ataupun diambil secara paksa dan sebagainya. Perak dan emas sebagai logam bukanlah sebahagian daripada industri makanan, tetapi jika ia telah dibuat dan menjadi boleh dimakan untuk kegunaan manusia dan digunakan untuk perhiasan makanan dan ditambah kepada makanan istimewa, tidak ada larangan hukum terhadap memakannya. Walau bagaimanapun, satu-satunya kebimbangan yang tinggal adalah disebabkan oleh pemborosan dan keterlaluan dalam perbelanjaan makanan yang tidak digalakkan dan diberi amaran. Namun kebolehan memakan emas dan perak yang boleh dimakan tetaplah dikekalkan. Kemudian bagi pendapat yang tidak membenarkan, iaitu daripada fatwa Dubai, yang tidak boleh makan makanan atau minuman yang diletakkan serbuk emas seperti gula-gula emas, aiskrim emas, teh atau kopi emas dan seumpamanya, kerana ia melibatkan pemborosan dan pembaziran wang dan ia mematahkan hati orang-orang miskin, dan syarak telah mengharamkan pembaziran walaupun ia sedikit. Menurut Al-Quran surah Al-A'raf, iaitu maksudnya, hai anak-anak Adam,
Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kemudian daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, jangan memakai sutera dan kain sutera yang bersulam berbenang emas atau perak, dan jangan minum di bejana emas dan perak atau makan di antara keduanya, kerana sesungguhnya pemakaian wadah emas dan perak itu bagi mereka orang kafir di dunia, dan sedangkan bagi kami nanti di syurga. Kemudian menurut Qiyas, dijelaskan sebagaimana bahawasanya menggunakan bekas emas untuk makan dan minum itu dilarang dikarenakan menimbulkan kesombongan dan berlebih-lebihan. Jadi ilah kesombongan dalam hadis tersebut adalah kesombongan dan berlebih-lebihan. Jadi jika dikiaskan bahawa asalnya adalah makan dan minum di bejana emas dan cabangnya adalah makan lapisan emas, hukum asal adalah sama-sama diharamkan, dan ilahnya adalah sama-sama menimbulkan kesombongan dan berlebih-lebihan. Seterusnya, makan emas menurut kesihatan ataupun sains. Menurut Alexander Oppenheimer, seorang ahli gizi asal New York, mengatakan bahawa emas yang digunakan pada makanan sebetulnya dikenal dengan istilah E175. Emas yang dipakai untuk melapisi makanan ini biasanya yang berupa gold leaf. Emas ini kemudian diolah menjadi lembaran yang sangat nipis dan boleh dibentuk sebagai pembungkus atau topping makanan. Emas ini tidak akan memberikan nutrisi sehingga tidak akan mempengaruhi kesihatan. Secara rasa, emas ini juga cenderung hambar dan tidak menambah cita rasa makanan, dan emas pada makanan adalah hanya bertujuan untuk mempercantik dan meningkatkan harga dari hidangan tersebut. Kemudian kita lihat kesan makan emas daripada sudut positif dan negatif. Dari segi sudut positif, terdapat dua poin utama, iaitu hiasan ataupun topping yang mewah dan tidak mengganggu pencernaan. Bagi kesan negatif, emas ini tidak mempunyai gizi ataupun khasiat dan juga tiada rasa, dan serta makanan yang berlapisi emas ini akan menjadi harganya lebih mahal, dan juga kesan yang terakhir adalah dapat memunculkan sifat sombong. Baiklah, akhir sekali sebagai kesimpulan, ulama berbeza pendapat mengenai hukum makan emas menurut Islam. Terdapat pendapat yang membolehkan makan emas dan juga memberikan teguran agar tidak berlebihan ataupun boros dalam perbelanjaan. Pendapat yang mengharamkan pula mengambil kaedah kias kepada hukum penggunaan bekas ataupun